Dengan tuntutan ini memang ramai ataupun tekanan-tekanan daripada pelbagai pihak, perunding kewangan, penganalisis ekonomi yang mungkin buat provokasi, menggerakkan statement-statement yang mungkin mendownkan penjarum jarum. Tetapi aku still ambil pendirian kalau kita lihat kepada penganalisis yang pernah bersama dengan Ain di wacana Sinar Harian berkaitan isu KWSP bersasar. Apa yang aku lihat beliau sendiri mengeluarkan statement dengan membuat kajian dan penelitian sebelum sebarang statement dikeluarkan. Walaupun kalau kita lihat penganalisis lain juga keluarkan statement, biasaannya mereka ini tak lakukan sebarang kajian dan ambil poin-poin yang lebih kurang sama je apa yang kerajaan dah tak beritahu, alasan-alasan begini, cuma pusing-pusing, poin-poin dia lebih kurang macam tu. Tapi berbeza dengan penganalisis ekonomi ni. Mungkin korang kenal, yang mana dia ada maklumkan tentang cagaran pinjaman KWSP bantu rakyat jika tanpa faedah katanya. Tapi apakan dayalah, mana bank nak bagi tanpa faedah kan? Kalau kita lihat kat sini, inisiatif program fasiliti sokongan akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tidak akan membebankan rakyat. Sekiranya tiada kadar faedah atau keuntungan dikenakan ke atas peminjam. Penganalisis ekonomi daripada Fakulti Perniagaan Universiti Kuala Lumpur, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, kerajaan sepatutnya melaksanakan inisiatif itu tanpa mengenakan sebarang kadar faedah kerana ia sangat tidak praktikal. Namun perkara tersebut perlu mendapat persetujuan dari pihak bank. Oleh itu saya berpendapat terpulang kepada KWSP untuk berjumpa dengan institusi kewangan di negara ini bagi membincangkan perkara tersebut. Kalau bank boleh bagi pinjaman tanpa kadar faedah itu lebih baik untuk membantu rakyat. Persoalannya, bank macam mana kerana mereka juga melakukan perniagaan. Katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada hari Rabu. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan kadar faedah konvensional atau keuntungan Islamik bagi kemudahan untuk ahli KWSP menggunakan baki simpanan dalam akaun 2 sebagai sandaran bagi mendapat pembiayaan daripada institusi perbankan itu dijangka sekitar 4 hingga 5%. Setahun. Menurut Anwar, kadar faedah sebanyak 4 hingga 5% yang dikenakan itu lebih rendah berbanding kadar pasaran semasa pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan yang dikenakan pada sekitar 8 hingga 15%. Tambah Aimi Zulhazmi, kadar faedah yang diberikan itu akan membebankan rakyat kerana jumlah bayaran yang dikenakan kepada mereka masih lagi tinggi. Contohnya, kita pinjam RM10,000. Kadar faedah diberikan adalah 4 hingga 5%. Kalau 5 tahun sudah jadi 25%, iaitu sebanyak RM2,500. Jadi, jumlah keseluruhan meningkat kepada RM12,500. Bagi orang yang tidak berkemampuan, peningkatan sebanyak RM2,500 itu adalah sangat banyak. Dan saya pasti ia tidak dapat membantu meringankan beban rakyat, ujarnya. So sebab itu aku memang bersetuju apa yang diperkatakan penganalisis ni. Sebab dia bukan sahaja dia buat kajian dari segi calculation, tetapi dia memikirkan bagi mereka yang berbeza situasi. Bukan ada seseorang yang bertanya, tak apalah, okeylah, bukan banyak pun mana. Tetapi kena lihat situasi. Bagi mereka yang tengok pada amount 2,500 dalam masa 5 tahun tu mungkin nampak macam ringan dan nothing lah orang cakap. Tetapi berbeza bagi mereka yang mungkin betul-betul terkesan. Dan satu lagi, sekiranya KWSP akan mengeluarkan kenyataan dia yang lain yang berkaitan dengan cagarkan KWSP ini, boleh digunakan pula akaun 1. Benda ini akan terbuka kepada mereka golongan B40 dan M40 yang mungkin akan nampak dari segi peratusan kadar faedah ini adalah tidak berbaloi sama sekali. Itu sahaja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Aku Faizwan. Assalamualaikum.